Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya sambung perbincangan kitab berkenaan dengan pembersihan jiwa, fiqhul qulub, penawar penyakit hati. Muka surat 20 29. Kita berhenti sebelum ni pada hari ini hati orang munafik. Hati orang munafik. Muka surat 29. Yang mana bahagian C ni, hati orang munafik ni, dia sebenarnya berada di bawah tajuk kategori hati kalau dilihat dari sudut manusia itu sendiri. Kalau semata-mata melihat kepada hati manusia, kita bincang dah sebelum ni, hati itu terbagi pada tiga juga kan? Hati yang sejahtera, sehat sejahtera, hati yang sakit ataupun berpenyakit, yang tiga hati yang mati. Itu dari sudut hati. Hati itu sendiri kalau dibahagikan mengikut ulamanya tiga juga. Begitulah juga kalau kita lihat pula kategori hati manusia dari sudut manusia itu sendiri. Mana nisbah hati kepada orang itu, dia bahagi kepada beberapa bahagian di sini. Okey, sekarang ini kita bincang pada malam ini sebagai sambungan bahagian ketiga, C, hati orang munafik. Sebenarnya pembahagian ini dia bertitik tolak kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW pada surat 26 ini. Nabi sebut poin hadis yang ke-13 ataupun nas yang ke-13, mana daripada awal tu sampai ke muka surat 26 itu nas yang ke-13, iaitu hati manusia itu terbagi kepada 4 Nabi sebut. Situlah ini yang ketiga, iaitu hati orang munafik. Hati ini adalah hati yang songsan kerana unsur kebaikan masih boleh menerobos ke dalamnya. Namun orang yang memiliki hati seumpama ini enggan menerima kebaikan tersebut, seperti mana firman Allah dalam suratul Munafiqun. Sebenarnya kalau dalam awal surah Baqarah pun sudah ada disebut. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran bila disebut tentang orang munafik, disebut ni contoh manusia yang tahu kebenaran tapi tidak mahu menerima kebenaran. Sebab orang munafik ini dia berada di Madinah asal, sekitar setengah kata 300 lebih pokok dia di Madinah, berada di saf pertama, salat di belakang Rasulullah SAW. Maknanya ayat Quran, hadis-hadis Nabi, bahkan kehidupan Nabi dan para sahabat, setiap hari mereka lihat. Mana kebenaran itu terpampang di ruang mata mereka, tapi mereka tak mahu terima kebenaran. Biasanya orang munafik digambarkan begitu. Baik, seperti mana disebut di sini. Jadi hati orang munafik ini ialah hati orang yang enggan menerima kebenaran. Seperti mana Allah berfirman dalam suratul Munafiqun awal lagi 1 hingga 3, ayat 1 hingga 3. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru
fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka akan berkata, bila dia datang kepada kamu, mereka akan kata, apa dia yang mereka kata? Kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benar Rasul Allah, dan Allah sememangnya mengetahui. Dan tu bukan kata-kata orang munafik itu kenyataan daripada Allah. Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulullah, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Mereka menjadikan sumpahnya atau pengakuannya sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya daripada dibunuh atau dirampas. Lalu mereka menghalang dirinya dan orang lain daripada menurut jalan Allah. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Perbuatan buruk yang demikian kerana mereka mengaku beriman di hadapan orang-orang Islam, kemudian mereka tetap kafir sesama sendiri. Maka dengan sebab itu dimeteraikan di atas hati mereka. Lalu mereka tidak dapat memahami mana yang benar dan mana yang salah. Sudah hilang dah daya membezakan antara yang hak dan yang batil. Ini kalau mengikut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, bala yang paling besar, tak boleh nak beza yang mana benar yang mana salah. Ini berat benar. Hati yang sudah gagal, hilang nilai pembeza itu antara yang benar dan yang salah. Ini bala yang paling besar. Baik. Orang-orang munafik ini berdasarkan ayat ini, orang-orang munafik adalah orang yang beriman dari segi zahir sahaja, namun pada hakikatnya mereka tidak beriman. Hati orang munafik dari segi asalnya tidak tertutup sehingga tidak boleh dimasuki lagi oleh sebarang unsur kebaikan. Asalnya begitu, maknanya ada ruang lagi untuk kebaikan itu asalnya. Tetapi oleh kerana ia tidak menerima kebaikan yang masuk itu, ia dikira sebagai hati yang songsang. Hati sebegini memerlukan ia diperbetulkan semula bagi menjadikannya lurus dan kembali kepada tabiat asal. Tabiat asal itu maknanya fitrah. Fitrah lah, tabiat asal itu maksudnya fitrah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebelum kita pergi lebih jauh tu, anda nak sebut Imam Ibn Taymiyah, sebab dia ada setengah-setengah kitab tu kadang-kadang kalau kita baca boleh jadi silap faham tentang maksud munafik itu. Sebab ada setengah-setengah kitab dia sebut munafik itu adalah seseorang yang menyembunyikan apa yang ada dalam hati, tapi yang dia dedahkan lain, tidak sama dengan apa yang ada dalam hati. Banyak juga kitab yang sebut begitu. Sebenarnya tak betul tu. Ibn Taymiyah kata menyembunyikan kejahatan, menzahirkan kebaikan, itu munafik. Tetapi kalau menyembunyikan kebaikan, menzahirkan perkara buruk kerana sebab tertentu, misalnya sahabat-sahabat Nabi yang berada di Mekah zaman Makkiyah, kerana takut dianiaya, dia sembunyikan iman, tapi dia tunjuk tu nampak kafir, pergi ke tempat berhala, tapi tak sembah pun, semata pergi tu kerana nak tutup identiti mereka. Jadi yang disembunyikan tu iman, yang ditonjolkan tu nampak seperti kafir. Tu tidak dipanggil munafik tu. Munafik mana yang disembunyikan itu yang jahat, yang buruk, tetapi yang dizahirkan itu adalah yang baik. Sebenarnya yang di hati itulah yang sebenarnya. Itu baru disebut munafik. Jadi Ibn Taymiyah kata kena jelas, kukuk silap faham. Jadi kalau semata-mata sembunyi dalam hati lain, di luar lain, itu tak tepat takrif munafik. Yang disembunyikan itu yang buruk, yang dizahirkan itu yang baik, dan maksud dia adalah untuk menipu. Sebab itulah ulama kata tak boleh nak beza munafik dengan taqiyah. Takrif sama. Taqiyah Syiah tu lah, ulama kata sama je. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila." Maka apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi dua golongan terhadap kaum munafik? Ni Allah ni fokus ayat ni pada orang Islam lah. Kenapa kamu jadi terpecah dua dalam hal sikap kamu terhadap orang munafik itu? Padahal Allah telah menjerumuskan mereka ke lembah kekufuran.
disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Apakah kamu pula hendak memberi petunjuk? Adakah kamu pula hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Padahal sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya. Jadi ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala didik masyarakat Islam supaya biar kena musuh tu. Allah jelas dah bahawa orang munafik ni maksudnya munafik akidah, munafik i'tiqadi. Jelas dah dia tu kufur. Kenapa kamu masih berbelah bagi, masih ada lagi perasaan kasih sayang kepada mereka, masih lagi nak menyembelihi mereka? Kenapa begitu? Sepatutnya orang Islam dalam menangani isu munafik ni kena seia sekata. Biar bulat nekat hati tu, support. Tu. Jangan dengan sebab orang munafik, jangan sebab orang kafir yang evangelis ni, orang kafir yang munafik, orang kafir yang ada niat buruk pada Islam, tiba-tiba umat Islam berpecah pula ke dia. Ada yang mempertahankan dia, ada yang mempertahankan umat. Tidak boleh begitu. Umat Islam dia kena tentu ke sikap dia. Baik. Di sini ana ada buat catatan sikit. Sebenarnya ayat ini, ni dalam sini tidak disebutlah. Ini dalam beberapa tafsir ni. Ayat ini sebenarnya selain untuk menyedarkan umat Islam agar jangan membazir masa dengan puak-puak yang rosak hati ini, ia juga sekaligus memberi teguran ataupun tazkirah dalam bentuk mereka tidak lagi menjadi target untuk kita harapkan kebaikan. Sifat manusia berasa sombong jika berasa diri dia tu manusia ni dia rasa sombong lah kalau dia tu dapat perhatian orang. Dia nampak umat Islam nak pada dia sangat. Di situlah banyaklah tawar menawar akan berlaku tu. Jadi Allah kata jangan sampai peringkat kita ni terperangkap sehingga kita berada dalam posisi memerlukan kepada orang kafir. Jadi sampai peringkat kita perlu kepada dia, sampai kita pinggir umat Islam lain, kita buruk ke umat Islam di hadapan dia kerana kita nak pada dia. Kalau kamu ambil sikap begitu, dia lagi sedap hatilah puak-puak munafik ni. Orang kafir ni lagi sedap hati ni. Ayat ni bukan untuk zaman tu saja, zaman kita pun terpakai juga ayat ini. Kena berhati-hatilah. Jangan kita didik diri kita, kelompok kita jadi lebih sayang kepada orang kafir daripada umat Islam. Tidak boleh begitu. Lebih-lebih lagi kalau orang kafir sudah terbukti acak kali nampak prejudis pada umat Islam, ni kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Jangan kita pejam ke mata kerana kita nak sesuatu, kita sanggup bersekongkol dengan puak dia, pinggir ke umat Islam, pada umat Islam ni ramai lagi hak baiknya. Ada sekor dua umat Islam tak pakar tu tak. Kita tak boleh kira semua. Kena beringat ni. Ayat ni untuk kita lah ni. Ayat ni sebab dia gini, orang kafir ni dia mulut manis, orang munafik ni kalau dengar dia kecek tak, semuk pun mulut tu. Zaman dulu pun gitu dah. Jadi menyebabkan umat Islam di zaman Nabi ni, umat Islam ni sepuluh sana bakar belakang tidak sama. Ada setengah tu umat Islam biasa je, pemikiran apa rendah, cuma dia Islam. Dia tengok orang munafik ke, orang munafik ni dia dapat bantuan daripada Yahudi, kadang-kadang dia beri bantuan kepada orang Islam. Tapi setengah orang Islam tu anggap dia ni baik, sedangkan Quran sebut dah puak tu tak molek tu. Jadi kena berhati-hati. Kamu pula duk balah ke dia, gong serati. Gong serati. Tu maksud ayat ni. Jadi kena berhati-hatilah. Hak ni dia berlaku sama ayat ni, panduan untuk kita sampai kiamat ni. Kena berhati-hati. Baik. Hati sebegini antara hati yang paling jahat. Ni. Hati orang munafik ni hati paling jahat, paling kotor. Kerana beranggapan perkara batil, hati sebegini antara hati yang paling jahat dan paling kotor. Kerana beranggapan perkara batil sebagai perkara yang hak dan perkara yang hak sebagai perkara yang batil. Ni hati orang munafik ni. Dia nampak hak molek tu tak molek. Bahkan dia lebih minat kepada yang palsu itu. Tu. Malah memusuhi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran itu sendiri. Ana sebut ni sebagai peringatan kepada kita semualah. Takut kita tersalah masuk kelompok tu. Bahaya, zaman dulu pun berlaku dah gitu. Kemuncaknya hadirat kalau kita tengok, kalau kita baca kajian ni, kita tak payah kaji, kita baca kajian ulama pun tak apa dah.
Ulama buat kajian kenapa orang-orang yang sudah diiktiraf sebagai ahlul jannah, ahli surga, siapa balah, siapa perang, nampak apa? Sahabat, tentera, biarlah kita sebut secara umum, peperangan Jamal antara Aisyah, walaupun Aisyah tidak niat nak perang sebenarnya, hak tu panjang cerita lah kalau nak bincangnya, tapi hak zahirnya nampak perang dua kumpulan lah, antara tentera Aisyah radhiyallahu anha dan tentera Sayyidina Ali dalam peperangan Jamal itu. Peperangan Siffin lebih besar lagi, sehingga 5,000 lebih mati dalam peperangan Siffin itu, antara Sayyidina Ali juga dengan tentera Muawiyah. Yang begitu besar tentera Muawiyah itu lebih berat lagi, lebih hebat lagi daripada tentera di Kufah itu di zaman Sayyidina Ali. Perang. Lepas tu pertempuran antara Ibnu Zubair, semua ahli syurga belaka tu. Bapa jadi kita? Sebab tu Syiah dia kata, tengok ni bubuk saka ni, bubuk saka ni nak jawatan politik tu. Tapi ulama kita bila buat kajian tidak, dia ada pihak yang ketiga. Inilah yang dipanggil pupuk munafik. Sebab tu Sayyidina Ali bila selesai peperangan tu, dia kata tentera hak lawan kita tu syahid juga, tentera kita pun syahid juga, dua-dua syahid. Kita kata, mana dua-dua syahid? Sebab sudah berlaku fitnah besar pada waktu itu. Apa orang besar pun tak boleh nak menentukan mana yang benar, apakah orang kampung biasa. Berat tak buat fitnah bila melanda. Sebab zaman kita lah ni, zaman kita lah ni pun gitu juga. Kadang-kadang kita tengok hak ni pun apa betul, hak ni pun apa betul, hak ni pun apa sadar belaka hak betul, pok ni pada betul ada salah. Patut nak tentukan sikap lagu mana. Sebab itulah ana dalam keadaan ni, ana lebih mengambil kelompok orang Islam. Buruk tu ada belaka, tak comel tu ada belaka, tapi tetap kita ambil hak orang Islam. Kita kira umum. Kalau ada sore dua, mana-mana pun ada tu. Sore dua hak tak molek, mana-mana pun ada. Tak molek semua lah kau. Kena nilai gitu. Jangan tinggal Islam itu, orang Islam itu. Begitulah tu. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang keempat, hati orang Islam yang zalim dan fasik. Ni kita pergi pula hati orang Islam. Hati orang munafik. Ni orang Islam sendiri. Tak sekira lah kita kata kafir munafik tu. Kafir ni ada pembahagian dia pula. Hak munafik, hak orang Islam ni sendiri. Ada yang zalim dan ada yang fasik. Nisbah hati dia tu. Hati orang Islam yang zalim dan hati orang Islam yang fasik. Fasik ni maknanya keburukan daripada diri dia tu. Setengah ulama dia bagi dua, fasik dengan mufsid lain. Sebelum kita pergi jauh tu, saya nak bagi dia punya peringatan dari segi istilah. Kalau perhatikan ayat Quran kan, kalau sebut fasik ni, dia tidaklah kesal dia kepada orang lain sangat. Sebab tu setengah ulama fasik ni lebih pada kesalahan diri tu. Tapi mufsid, dia sudah sampai ke peringkat menjejaskan kehidupan orang lain. Apa buat munafik ni? Mufsidun, orang yang merosakkan orang lain. Janganlah orang Islam ni lebih daripada fasik, mufsid dah pula dia. Misalnya kita kata kedeku, tu kira-kiranya fasik lah tu. Apa apa dia kita kata kacak banyak telajak kacak, kira-kiranya fasik tu, membazir waktu fasik tu. Tidaklah zahirnya tidaklah menjejaskan orang lain sangat, tetapi kalau menipu, menjejaskan orang tu, tu apa dia lagi tu, menzalimi orang, tu mufsid. Tebal balak tanpa jadual yang betul, rosak habis ekosistem alam, itu bukan fasik, itu mufsid. Mengotorkan sungai. Ya, orang Islam kita ni tidak diberi pendidikan yang baik. Mengotorkan sungai ni, jaga sungai tu termasuk dalam agama tu. Mengotorkan sungai ni berdosa besar. Dalam hadis, beberapa hadis, Nabi tak ui pun kecing tepi sungai, takut kotor ke sungai. Ni orang kita ni tangki septik terus masuk dalam sungai. Kalau duduk tepi sungai, cuba tanya orang kajian. Ana pernah tanya ni seorang, dia ni orang Pahang, tak ingat nama apa cerita nama. Di Kubakian tu kan dia Kaltek ke apa dia pecah kaki bawah ke 5 km dia ganggu air sekitar tu. Minyak tu dia bergerak dalam bumi tu. Telaga tak boleh fakar sampai 5 tahun. Ana 5 tahun pihak Kaltek bayar biar air. Tak boleh guna ada telaga tu. Boring apa. Ana tanya budak tu, dia pakar dalam bahagian ni.
Ana tanya dia, apa ada hubung kait ke tidak air sungai dengan air hidup dalam bumi? Dia kata memang dia parah sama. Dia kata kalau air sungai tercemar, dia akan mencemarkan juga simpanan air dalam tanah. Rupanya Nabi sebut dalam hadis tu lah. Cuma Nabi ni dia bukan saintis. Seperti mana kan cuma dia royak tu kena kaji. Bila kaji betul sebab tu Nabi tak itu. Padahal kita tak kecil dalam sungai. Apa masalah dengan air telaga? Dah. Dia ada kaitan. Sebab tu Nabi tak pernah. So kau kecil dalam sungai, tepi pun tak boleh. Siapa Imam Syafi'i kata mazhab Syafi'i min dosa kena bertaubat tu. Kena bertaubat. Bukan main-main. Bukan kata makruh dak. Tu jadi bahaya kelah jadi kotor sungai. Tak boleh. Jadi umat Islam tidak diberi pendidikan yang baik. Dia jadi hak tu kita nak kategori lagu mana? Bagi saya itu sudah termasuk dalam fasik itu. Sudah menzalimi orang lain. Kadang-kadang setengah-setengah kawasan kampung tu dok. Ramai mana gawe guna air sungai. Tiba-tiba rosak. Tak. Jangan kita ingat. Jadi di sinilah hadirat saya tengok kekurangan sukatan pendidikan untuk masyarakat di surau dan masjid. Tidak ada pihak yang apa orang panggil bagi penekanan bahawa penjagaan alam sekitar ni termasuk dalam agama. Termasuk dalam agama. Umat Islam tak faham. Dia ingat tak dosa tu. Hak tahu siapa tak usah kira lah. Nak dalam sungai. Ni. Dia tak sedar bahawa dia telah menzalimi orang lain. Dia telah melakukan perbuatan itu perbuatan fasik. Perbuatan dia itu menzalimi orang lain. Dari sudut tu orang panggil zalim. Dari sudut dia sendiri itu sudah tak fikir daripada kebaikan tu. Itu fasik perbuatan dia. Baik, cuba kita tengok. Ni kita nak bincang hati kita lah ni, hati orang Islam, hati kita. Hati ini mengandungi dua bahan, iaitu iman dan nifak. Tu. Dan ia menjadi tawanan kepada aspek mana yang berjaya menguasainya. Kalau iman itu dominan, maka jadi baiklah orang itu. Tapi kalau sifat nifak dominan dalam hati orang itu, maka dia lebih cenderung kepada keburukan. Jadi bila hati kita tu lebih power, lebih hak munafik tu, maka hati kita sudah ditawan oleh nifak. Kalau hati kita ni sudah dominan, sudah kuat yang iman, maka hati kita ditawan oleh iman itu. Itu maksud dia. Ini kerana orang yang memiliki hati seumpama ini adalah orang yang terjerumus ke lembah kemaksiatan. Rupanya inilah punca maksiatnya. Sehubungan dengan itu, tidak wajarnya kepada seseorang Islam menjadikan hatinya berulang alik, yakni taraddud, sudah berulang alik antara taat kepada Allah dan Rasul dengan taat kepada syaitan dan hawa nafsu. Contoh bagi orang yang memiliki hati seumpama ini ialah orang yang membaca Al-Quran dan juga menunaikan salat, kemudian keluar dengan mendengar nyanyian-nyanyian yang bercanggah dengan agama. Sebab ada juga setengah nyanyian itu tidak bercanggah. Sebab anda terima muziknya ada yang boleh, cuma muzik lagu mana boleh tu. Bukan duk nampak spokera tu. Bukan hot tu. Muzik lagu mana boleh. Tentera pun ada muzik. Pasal nak kata haram tu. Muzik tentera. Jadi kau naik semangat. Hak nakut jadi mana? Hak tu boleh hak tu. Jadi hak kata muzik tak boleh ke mana? Ulama hak kata muzik boleh pun tak boleh main atas masjid. Tak boleh. Hak kata tak boleh. Jadi kalau muzik yang melalaikan perempuan pula dalam keadaan banyak perkara pula kaitan dengan hak tu tak boleh. Ulama kata boleh muzik, dia kata tak boleh hak tu. Tu bos kadang main compare hari nikah tu tak berpalu gitu, hak tu tak apa tu. Ni siapa duk nyanyi pula duk muzik pelbagai jenis. Tu tak boleh. Tapi kalau nak selamat baik tak usah pakai. Hak tu lebih selamat, tak sakit kepala. Mikir lain banyak lagi dah. Duk mikir hak tu tak selesai. Untuk mudah. Baik, hak ni dia sebut dengar Quran. Sebab gini kita kena ingat sebelum kita pergi lebih jauh lagi. Kita kena ingat gini. Hadis tu sebenarnya anda tak ingat, tapi hadis tu memang anda baca lah. Anda tak ingat hadis ni. Berlaku satu kes. Bila isteri Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi tak pernah lagi isteri dia ni berhibur dengan mendendangkan syair-syair di rumah dia. Sekali-sekala tu tak apalah. Sebelum ni kalau di Mekah ni nak ilai puah gak
duk main qasidah tu qasidah ni, duk dengar apa ni, mendeklamasikan dia punya sajak-sajak zaman jahiliah. Itu hiburan masyarakat di zaman Makkiyah. Itu perkara biasa. Rumah mana-mana pun duk bersyair, duk berqasidah, ya hanana mana-mana pun zaman itulah. Jadi bila sampai di Madinah, Nabi tak bui dah. Nabi kata tak patut di rumah Nabi didendangkan syair-syair. Banyak ke baca Quran, Nabi kata di rumah-rumah. Daripada situ ulama buat kesimpulan lah, maknanya hukum ni dia ada anjakan dia. Dia ada anjakan dia. Jangan lebih-lebih. Sebab tu bagi anak terima. Kalau kita tak terima langsung, tolak secara total tak boleh, jadi masalah kita. Zaman sekarang khususnya jadi masalah. Sebab tu Yusuf Qaradawi pun terima. Tapi terima dalam bentuk macam mana? Kita kena bimbing. Sebab tu bapak kena tahulah. Tengok anak dia Tuhan ni tak boleh ni. Habis ada pembeza. Kalau kita kata tak boleh langsung, masalah besar akan timbul. Panjang cerita lah kena bijak tu lah. Berat kalau kata tak boleh langsung. Budak semua ada telefon. Dia dalam keadaan tak faham, tiba-tiba kita tanpa kefahaman kita hukum dia. Bahaya tu. Banyak pula pendekatan psikologi sepatut kita kena main situ. Sebab tu ibu bapa cukup mencabar zaman lalu. Nak urus anak sendiri pun payah sebenarnya. Berat tu. Hak ni baca Quran tu jangan kira. Solat tak tinggal 5 waktu. Bila keluar daripada masjid, dengar nyanyi pun. Nyanyian yang cabul. Parut dia begitu. Cabul ni maknanya yang merosakkan hati tu. Mencabul hati. Nyanyian yang mencabul hati. Melihat kaum wanita bukan mahram dan lain-lain. Melihat ni maknanya melihat dengan kadar yang tidak dibenarkan. Boleh tengok juga, kita kenal siapa, tak apa gitu lah. Ni tengok lah siapa berair putih-putih mata. Tu tak boleh. Sopa juga perempuan tengok lelaki tak boleh juga sopa ya. Sayyidina Umar ni sangat cerdik, kita boleh ambil panduan. Dia faham tengok perempuan ni, dia kata bukan tak boleh. Sebab ada setengah-setengah sahabat lah tak faham. Bila Nabi tak bui tengok perempuan tu pandai iblis, pakat tak tengok tu, tunduk gitu. Saya nak kata akak takut kena mok daramu. Sayyidina Umar kata namun duduk tunduk kena mok darah duduk depan tu, malu kat orang lah tu. Boleh tengok, tapi tengok tu bukan dengan jangan gini mudah kan? Tengok jangan sampai syaitan guna untuk jadi naikkan nafsu. Jangan sampai situ. Tengok jangan sampai situ. Kalau sampai situ kena kata la a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mengikut Imam Ghazali mudahnya dia kata sebenarnya kalau hati kita tak kawal 3 kali saja lelaki ke tengok perempuan tengok lelaki dengan nafsu 3 kali ya. Jadi hilang lalu. Dia akan merasakan rendah tu, kecil mendedah ke arah. Dia akan berasa itu kesal dia. Imam Ghazali tokoh dalam bidang ni lah. Kita kena terimalah dia tu. Kekurangan semua ada. Tetapi kelebihan dia tu kita kena ambil. Jadi dia kata kesal dia tu. Kesal dia tu, dia ada kesal. Sebab tu Islam tak boleh tengok dengan nafsu. Tengok nak kena tengok. Kita boleh misal tengok Assalamualaikum. Lepas tu kalau kita ngaji maulid kan, adalah tu doa-doa yang kita kena doa bila tengok orang maksiat, misalnya tengok perempuan mendedah ke arah, ada doa-doa dia. Kalau kita diberi pendidikan yang cukup, semua tu dia akan jadi molek. Jadi kena ingat, banyak sangat hadis sebut tentang perempuan ni merupakan wasilah syaitan untuk merosakkan hati manusia. Begitu juga perempuan, begitu juga tengok lelaki, begitu juga. Mungkin kalau dia tengok kita tak rasa gapo. Kalau tengok lelaki yang sadar tu, dia tengok kita cemung dia tu rak lunga macam-macam lah dia nak kata tu. Boleh kalau dia tengok je ni hak sadar tu, hak semak tu kita tu tak supo ya. Kadang-kadang ulama kata dia kuat lagi nafsu. Dalam kitab sebut. Jadi kena jaga belaka. Tapi buat apa ditekan kepada lelaki? Sebab perempuan ni lebih menarik perhatian. Sebab tu dia panggil ada istilah ghaddul basar. Ada kitab khususnya. Ayat Quran. Orang lelaki ni dia kena ghaddul basar. Perempuan ni lebih ditekankan kepada sitrul aurah, menutup aurat. Lelaki ni oleh kerana aurat dia lebih ringan, dia lebih ditekankan kepada ghaddul basar, tunduk pandangan. Tunduk pandangan tu maksudnya bila tengok kan cukup, bila kenal siapa tu cukup lah. Sekadar itu Inilah sebab tu anak kata hak ni hak kita ni, hati kita nampak baik tetapi masih lagi melakukan perkara yang tidak baik. Akan datang kita akan bincang pula. Dia panggil istilah musirun ala dzunub.
Beza orang yang melakukan dosa dengan orang yang berterusan melakukan dosa. Dia tak sama tu. Dia lain tu. Kalau nak cari hak tidak melakukan dosa, tak ada. Sudut royak. Batal anda sebut sama. Kalau ada orang kata yang hamba ni tak ingat buat dosa, tak sawak natu lah lagu tu. Dia kata hamba ni tak ingat, rasanya tak ada buat dosa hamba ni. Tak sawak natu lah lagu cara lain tu. Ada putus harap tu. Tak sudut buat lah bagi lagu ni nak. Sahabat Nabi buat dosa. Sebab tu disebut khairul khata'in at-taibun. Nabi kata orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Bertaubat ni apa maksud? Salah satu makna yang terkandung dalam taubat, dia tak buat dah dosa tu lepas pada tu. Tu makna, salah satu makna. Sebab itulah bila seseorang itu musirun ala dzunub, berkekal melakukan dosa, ini tak bercara dengan bertaubat. Makna orang ini dia kesalahan tu tegar. Lain, dia tidak sama. Pasal ni anak tinggal so poin saat ni. Terlupa nak catat tu, tak ingat selalu, baru tu ingat. Ni hak orang munafik ni. Ni hak dimeteraikan hati sebut tadi kan. Allah meteraikan hati orang munafik. Baik. Jadi isu Allah tutup cop hati ni, Allah teri hati ni orang munafik, orang kafir saja kau. Dah, orang Islam ada juga. Orang Islam yang Allah teri hati dia pada juga. Orang Islam lagu mana tu? Ni lah kita kebincangkan datang. Orang yang buat dosa tak berhenti, tak bertaubat nah. Misalnya dalam hadis ada sebut, ada setengah orang Islam ni Allah cak dalam buku catat dia tu, dalam buku catat dia Allah cak Al-Kazzab. Al-Kazzab ni sama ada kita terjemah berdosa penipu tegar, ataupun penipu yang licik, ataupun pendusta. Sekali dusta dia panggil dusta, tapi ni kazab ni makna pendusta. Dia supaya dajjal. Dajjal ni pendusta. Kalau dajjal penipu besar. Dajjal. Kazib sekali berdusta pun panggil kazib dah. Tapi tiap-tiap hari tak berhenti berdusta. Kalau dia tak dusta ni tahan dia tak kecek. Kalau dia kecek pelawak selalu. Ni kalau siapa tahap tu Allah akan cak. Makna nak boleh cak sebagai pendusta, dia bukan sehari dua. Lama tu Allah beri peluang supaya dia bertaubat. Tiba-tiba bagi Allah atas pengetahuan Allah, dia ni memang tak berubah dan baru Allah cak. Maknanya musirun ala dzul ini satu perkara yang berat. Melakukan dosa itu biasa. Semua ada orang buat dosa. Tapi mengekali dosa, dia boleh menyebabkan Allah teri hati dia. Enggak, orang munafik ni sentiasa ada tu. Hati tu duduk munafik sama. Nampak ya baik ni. Abdullah bin Ubay ni setara mana nah munafik dia ni. Biar nak sebut sikit dah. Tak ada lah paling tolu atau muka dunia setakat anak baca kitab anak. Dia munafik. Abdullah bin Ubay ni presiden munafik lah ni dia ni. Dalam persatuan munafik tu dia ni presiden. Dia ni. Ingat dah dalam peperangan Uhud tahun ketiga. Dah dalam peperangan Uhud, tiba-tiba dia balik semula apa dia. Dia lah ketuanya. Selepas Nabi selesai peperangan Uhud hari Jumaat, dia duduk serpeh. Dia sabotaj peperangan Uhudnya. Dia duduk serpeh. Bila Nabi tubik daripada mihrab ni, dia bangun. Innaka la rasul, sesungguhnya engkau la rasul. Dia puji Nabi. Dia tak ada malu. Dia ingat kulit muka sebab kulit punggung tu kali dia punya munafik. Dia tak malu. Siapa dalam riwayat sebut sahabat lain kacik gigi. Dia tak sebut Natal tu, ni bahasa Kelantan ni. Natal ni tak malu semati. Padahal dia sabotah peperangan Uhud tu. Daripada 1000 lebih tinggal 700 lebih. Bayangkan bila dia potong balik semula dah 300 lebih tu dah terjejak hati sahabat. Dah tentera musuh 1,500. Dia boleh lagi bermuka-muka tu. Kalau kita tak terbit rumah dah malu tu. Dia boleh serpai bila Nabi dia puji, bangunlah puji. Siapa sahabat eret tangan dia supaya keluar daripada masjid. Lepas tu dia boleh kata, puji Rasulullah marah. Tengok tu. Ada perangai politik gitu lah ni. Apa tak ada? Orang politik lah marah perangai lagi tu. Dia pusing semua cerita. Memang jadi lahir dalam masa basuh nasa. Teruk sungguh. Kita sebagai rakyat ni kadang-kadang puasa beci Allah tak ada ngamuk anda tengok. Puak-puak munafik ni ada Allah anda tak boleh nak bahaya bila kita baca kitab. Dia ni memang kenal dah kecek tak serupa bikin kita kata tak. Dia isu paling besar ni sahabat siapa kacik gigi siapa nak bunuh dia bila dia sabotaj peperangan Uhud tu. Dah puas tengah jalan dia balik semula. Kalau dia tak pergi awal-awal tak apa.
Siapa tu ayat Quran betul semula hati sahabat, perkukuh ke semula. Hari Jumaat lepas sesiapa Nabi nak baca khutbah, dia duduk depan, dia bangun puji Nabi. Dia tak malu. Tu siapa setara tu jiwa dia. Lepas tu bila sahabat marah, sahabat tarik dia, nak halau dia daripada masjid, dia kata pula, apalah dia kata, orang Islam ni, kita nak puji Nabi dia marah. Tengok tu cara dia tu. Berat perangai tu hak ni lah yang dikata kehilang dan norma baik tu. Tu benar tu hati setara tu. Yana tak ada gamuk tu. Kita kata patutlah Allah SWT kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang kafir munafik ni duduk neraka, bukan duduk asfali minan nar. Orang panggil lapisan paling bawah. Dalam tafsir kata lapisan paling bawah tu dia neraka ni. Kalau dalam hadis Nabi, kalau orang panggil asfal minan nar, asfal tu, di asfal itulah punca apinya. Dia panggil jib ni dia panggil kawah. Setengah ulama kata wail ni maknanya macam kawah neraka. Duduk di tak boleh sebut patak mah dia. Duduk di lapisan paling bawah tu. Lapisan paling bawah. Dia jib tu dia ada batu besar. Bila dia buka batu tu, dia akan keluarlah orang panggil sumber api neraka jahanam itu. Puak-puak munafik duduk di lantai itulah. Darkil asfal. Pada orang kafir lain tidak duduk situ, duduk lapisan lain. Tapi kafir munafik duduk situ. No ayatnya dia ni jahat telajak. Sebab tu bagi anak orangnya ada jenis pasal sifat munafik ni, kena berhati-hati sangat. Tak kira dia kafir ke, dia orang Islam ke, kena berhati-hati. Dia boleh merosak, kita boleh harap. Janganlah sebut. Misalnya kita sebutkan dari kita ni ada kecek. Engkau sama saya belakang kan. Allah, kawan kita tu tak berubah perangai gini. Dia kira ayat kawan tu. Ni ada ni perangai munafik. Tu balah tu. Jahat benar tu perangai tu. Kalau sudah kita rasa ada kawan kita jangan kecek benda-benda gitu. Kadang-kadang kita kecek ni ada lah kecek tak lagi dah manusia ada. Sama saing belakang royak gak. Tak berubah perangai guru kita ajak sekolah. Kita kecek gitu ya. Dia kira ayat kau tu. Dia kata dia mau sedut baik sangat kau tu. Dia sebut berat, dia berat dia tu. Kita sebut sikit tu je misalnya. Berat dia kata ke dia mau. Kau apa kejut dia tu. Orang munafik ni pandai kecek. Kau tidak kata orang munafik. Puak-puak dia ni tu yang perangai dia benar. Ana baca sejarah dia munafik, dia ada satu buku dengan ana tu, dia panggil Al-Farqu Baina Suhbah wan Nifaq. Perbezaan antara suhbah, orang panggil setia kawan, dan munafik. Ulama buat buku khusus tu. Maknanya buku tu dia mendedahkan perbezaan di antara hati sahabat dengan hati munafik. Dahsyat, jauh beza. Jauh beza, kena beringatlah. Baik, seterusnya cuba kita tengok. Menjadi kewajipan pada seseorang yang beriman mengawasi diri daripada memiliki hati yang bercampur aduk di antara kebaikan dan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya segala amalan yang dilakukan oleh seseorang itu dikira berdasarkan yang terakhir. Maknanya sebelum dia mati gapo dia buat. Hak tu hak Allah kira. Maksud hadis ni kalau dalam syarah maknanya manusia dikira masa sebelum dia mati tu dia baik ke tidak. Sebab ada juga setengah orang masa muda jauh tapi akhir usia tua jadi tak molek. Ada juga. Tu tak situ. Ada setengah orang sepanjang hayat 40 tahun hidup tapi akhir-akhir berubah. Maya tak tinggal sedekah, jerit semua teringat ke dosa-dosa lepas tu nak. Tu. Itulah perubahan. Kita nak hak mana? Islam Nabi nak mana? Naknya bila Allah akhir tu kau molek. Hak ni dia tidak sebutlah di sini. Hak ni ramai ahli tafsir kata nak dapat husnul khatimah ni dia mesti istiqamah. Tak adalah jalan yang paling benar untuk supaya kita dapat husnul khatimah, kesudahan yang baik sebelum kita meninggal dunia, dengan istiqamah amal. Sikit pun tak apa dia buat semua. Sebab tu kena renung balik lah. Apakah kehidupan kita zaman Ramadan tu dengan ni bulan ke dia ni bulan Zulhijjah ni tak habis lagi ni, lagu mana beza benar ke dengan Ramadan dulu. Kena ni lah. Sebab anak sebut Ramadan, sebab Ramadan lah sama hak lebih kita ni. Lagu mana, apakah ada beza doa tu dengan Ramadan tu? Tak boleh, kena ubah lah. Baik, kesimpulan cuba kita tengok. Kesimpulan daripada perbincangan ini, baik atau rasa anggota zahir manusia adalah bergantung kepada hati.
Ni kesimpulan ni sebelum kita masuk orang panggil tajuk besar seterusnya, iaitu sebab-sebab dan bentuk-bentuk penyakit hati. Maknanya hati berpenyakit ni apa sebab? Ni menarik lagi, bab yang kedua sangat menarik. Sebelum kita pergi situ, kesimpulan yang kita duk bincang sebelum ni apa dia? Baik atau rosak anggota zahir manusia, ataupun kalau anda guna bahasa lebih baik atau rosak seseorang manusia itu adalah bergantung kepada hati dia. Apabila hatinya baik, ia akan menghasilkan semua tindakan yang baik, seperti melakukan pelbagai amalan ketaatan dan menjauhkan pelbagai amalan keburukan. Namun apabila hati telah rosak, ia akan menghasilkan tindakan yang tidak baik, seperti pelbagai maksiat. Maksiat ni banyak, pelbagai maksiat. Hati yang dimakmurkan dengan takwa, disucikan daripada noda melalui proses latihan kerohanian yang berterusan, dan juga dibersihkan daripada segala akhlak yang buruk, dan mencetuskan cetusan yang baik yang akan dapat menyaksikan keajaiban daripada khazanah yang gaib, iaitu daripada Allah. Orang yang hati dia baik, istiqamah ni, kadang-kadang Allah beri kepada dia ni, orang panggil kadang-kadang dia hati dia tak nampak, tidak kata siapa, mungkin tak siapa mereka kasyaf, tapi dia boleh nampak kebaikan tu. Dia bila buat gini, dia nampak buruk ni natijah, dia boleh hagak tu, menyebabkan dia jadi takut. Tu betul lah orang boleh gitu. Nak buat gini, tak molek, kita rasa tak molek, kita pun senyap, kita tak sih apa rasa tak molek. Kadang-kadang sedekah perkara hadapan itu masuk perkara gaib, dia boleh hagak. Ni kalau istilah Yusuf Qaradawi dia panggil al-qiyam, dia panggil nila rohani. Nak boleh tu kena istiqamah tu. Ulama kata tak lihat tu kalau tidak istiqamah, dia panggil qiyam, nila rohani tu. Tu. Tapi dia tidak kecek pelik-pelik ni, tidak kata bila boleh tu gak tak apa bumi kecek dak, bukan makna lagu tu tu tolu dia panggil lagu tu. Ni dak ni. Baik. Ketika itu bila dia Allah sudah buka kepada dia khazanah yang gaib itu, kena ingatlah nak boleh hak ni orang tu mesti ikut sunnah dan dia teristiqamah dalam ittiba' sunnah. Ketika itu malaikat akan membekal kepadanya petunjuk kebenaran yang hakiki. Dia hanya dapat yang baik-baik saja. Nampak tak alim, kecek pun tak banyak, tapi tak buat perkara salah. Kita nak cari salah payah. Tapi orang bila Allah tak jaga dia, kita sains setengah jam nampak dah tak betul. Sains mentah nampak dah dia ni tak larat na'udzubillah lah kalau lagu tu. Setengah sains kita tu 10 tahun kita nak cari salah payah. Ada salah. Sebab tu Islam tak bui kita nak cari. Sebab orang tak boleh tak cari pun nampak dah. Kalau nak cari kesalahan orang, baik tak mana apa ada salah tu. Sebab tu tak boleh cari. Nak carinya jumpa lah barang menyada belakang salah. Tapi manusia yang baik ni, kita sains 20 tahun 10 tahun tak jumpa. Kalau ada sikit-sikit pun kita kata tu aku pada. Siapa kita kata boleh dia ni. Kalau orang mari nak nak tu kata hamba recommend lah jauh dia ni. Tapi dia bukan malaikat, kita ayat lah. Jauh dia ni. Tu. Hati umpama sebuah kubu. Ni hati ni hati dia tu kubu. Syaitan merupakan musuh yang hati ni ibarat kubu. Syaitan merupakan musuh yang sentiasa ingin memasuki kubu itu dan menawannya. Mempertahankan kubu itu adalah dengan mengawal segala pintu masuk dia. Hak mana pintu masuk syaitan? Pintu masuk syaitan dia bincang dalam bab yang kedua. Hati kita ni syaitan, bila betul lah dia nak pergi ke hati kita melalui saluran darah. Bila dia nak sampai ke hati tu, dia ada pintu dia. Kita tutup semua pintu tu. Hak tu dia bincang dalam bab yang kedua akhirat. Mempertahankan kubu, kubu tu, kubu ni makna hati lah. Kena ingatlah. Kubu dibaca dengan makna hati. Adalah dengan mengawal segala pintu masuk. Orang-orang yang tidak mengetahui pintu-pintu masuk syaitan, dia nak kawal macam mana? Dia tak tahu syaitan nak masuk ke mana dalam hati. Dia tak tahu dia nak kawal macam mana. Sebab tu kena tahu dulu. Sebab tu dalam bab yang kedua ni dia bincang dulu pintu, lepas tu dia bincang, kita jumpa dah sebelum ni gapo dia laluan mudah syaitan, kita bincang dah muka surat 12 tu. Muka surat ni bab yang kedua ni lagi banyak dia bincang lah, lebih detail lagi. Baik. Oleh itu
Mempertahankan hati daripada syaitan ialah dengan mengenali pintu-pintu dan tingkat-tingkat yang mudah bagi syaitan masuk itu. Di sini ana ada buat catatan sedikit berkenaan dengan hadis tadi, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal yang dilakukan oleh seorang itu dikira berdasarkan kehidupan akhir dia macam mana, molek ke tidak. Ingat hak ana sebut sebelum ni, ada seorang dia orang sini tak jauh aku bagi tu mati dah dia. Ana sebut sebab benda molek. Dia ni teruk dah sampai dibuat daerah tak boleh balik puluhan tahun. Nuh duduk di kawasan dulu sebelum ana lahir lagi dia kena. Nuh dia apa ni? Mana orang dulu nak masuk di jalan kaki tak ada jalan. Okey tapah polis lah, tapah orang lain tapah sama dah. Yang tapah polis hari tu. Yang buat risang. Anak masa anak sekolah menengah tu dia balik ke Kubah tua dah dia. Tapi pakai serban, pakai jubah. Orang kapal kejut laku. Rupanya dia masuk tabligh. Lepas dia setahun dia keluar tabligh dia balik. Dia pergi jumpa belakang dia. Sebelum tu teruk benar. Sebab tu orang kapal kata dia ni antara contoh orang yang teruk, dia berubah di akhir hayat dia. Dan dia mati dalam keadaan dalam jemaah tabligh di masjid tak tinggal. Tu. Bagi orang lagu tu, pergi masjid semua tu suatu perkara besar tu. Orang seperti dia tu. Orang seperti kita jak kecil hari beranak pun tepi balasah no. Mari masjid ni biasa ya. Kita kena backyard lain pula. Tapi orang seperti dia kalau boleh mari masjid 5 kali sehari tu, berat benar tu perubahan tu. Dengan background dia sebelum tu. Baik, berkenaan dengan hadis ni anda petik dalam kitab Al-Mafatih fi Syarhil Masabih yang ditulis oleh Husain bin Mahmud bin Hasan yang masyhur dengan Syekh Mutahhari ni. Mati pada tahun 727 Hijrah. Dia hurah hadis ni. Anda nak sebut sikit. Gapo dia kata? Ni dia ambil mafhum patu dia hurah. Dia kata semua perbuatan manusia dikaitkan dengan bahagia dan celaka. Perbuatan kita ni ada bahagia ada celaka. Pada amalan akhirat di akhir kehidupannya. Untuk amalan akhirat, untuk amalan akhir kita kena ambil kira di akhir hidup dia macam. Akhir hidup dia molek ke tidak? Tapi benda ni tak boleh tunggu dia sebab kita tidak tahu mati bila. Ni kita yang menilai, bukan dia. Jika seseorang mati dalam keimanan dan ketaatan, maka pastilah pada ketika itu bahawa amalan-amalannya yang baik adalah berfaedah untuknya dan ia menjadi sebab terselamat daripada neraka. Jadi mengikut Syekh Mutahhari dia kata baik-baik ni maknanya ada perubahan baik dalam keadaan iman tidak rosak masa dia mati. Baik mana dua perkara lah. Poin utama yang kita nak faham khawatim ni, mati dalam keadaan iman tidak ada unsur syirik dan amal dia pun baik. Bukan iman saja, bukan mati sebagai Islam saja dah, mati sebagai Islam dan dia banyak melakukan amal kebaikan di akhir usia dia. Tu maksudnya. Adapun su'ul khatimah, boleh jadi seseorang itu mati dalam keadaan beriman tapi hidup dia tu tidak seperti orang beriman. Hak ni su'ul khawatim, tetapi hak ni bukan peringkat pertama. Peringkat kedua, hak peringkat pertama jadi murtad sebelum mati dalam keadaan tidak Islam. Kalau buat baik berarti ada apa tu? Tu berat benar. Asalnya Islam. Mati dalam keadaan terlibat dengan ajaran salah, mati ketika berakidah dengan akidah yang salah tu. Hak dia buat baik semua tak pakai. Apa? Iman. Jadi maknanya poin paling utamanya iman tu. Kalau orang kafir tu suruh ayatlah orang kafir tu. Itu bagus sebab tanda tulisan kata bagus juga dia sebut kita lebih nampak lagi. Jadi maknanya hadirat sebelum kita tangguh pada malam ni kuliah ni kena ingat dua perkara lah. Kita kena kekalkan iman dan kena istiqamah dalam buat perkara salih. Insya-Allah kita akan dapat husnul khatimah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.